Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih pada semua yang kembali pada channel saya. Okay, hari ni kita off topic sikit sebab selalu saya cerita tentang kempen untuk kita baca Quran. So still kita baca Quran, cuma hari ni saya nak keluar sikit. Okay, baru-baru ni saya ada tengok satu channel Rais Hamid, Captain Rais Hamid. Dia ada buat satu reaction bersama dengan Major Faiz berkenaan dengan aset atau kemampuan tentera Malaysia, dan ada beberapa persoalan ditimbulkan. Satu, aset, and then nombor dua, kenapa kita tak hantar tentera kita pergi ke Palestin untuk bantu tentera Palestin. Okay, first kali saya nak cakap kita bagi saya highly respect kita punya tentera sebab kita mempunyai tim tentera yang hebat sebenarnya. Cuma bezanya sebagai marhain mungkin kita tak nampak banyak, dan ada beberapa faktor yang nanti saya akan cerita lah, yang pandangan saya akan cerita lah. Okay, saya setuju dengan dua personality ni, Captain Faiz, Major Faiz dan juga Captain Rais, bila mereka menceritakan tentang rahsia kerajaan. Kita sebagai marhain, kita cukup tahu apa yang kita perlu tahu saja. Takkan kita nak minta tentera kita tunjuk 100% aset dia kan, sebab ini juga melibatkan isu kedaulatan negara. So kalau musuh dia nak serang kita, dia dah dapat satu jawapan yang paling senang. Okay, so dia dah tahu bilangan-bilangan. Tapi saya percaya kita punya aset yang banyak yang disimpan, yang kita nampak duk terbang-terbang, kita nampak dekat pengkalan lapangan terbang tentera, okay, dekat Sungai Besi. So ni semua adalah kita panggil aset-aset yang digunakan. Kita tak tahu nombor pendaftaran setiap kapal terbang ni atau jet-jet ni semua. Dia tak macam kereta tau. Sebab saya pasti setiap kapal terbang ada nombor pendaftaran dia. Setiap aset ada pendaftaran dia. So macam kereta, kita boleh tengok, oh hari ni nombor dia ABC 123, besok DEFG 567. So kita mungkin tak kenal, mungkin aset ni di-rotate. Kita rotate aset tu. Okay, sepanjang saya study dulu di JU, saya ada seorang sahabat nama dia Asrul Fikri. So Asrul, if let's say hang tengah tengok ni, so terima kasih pada hang dan juga bapa hang Tuan Saiful Bahari yang banyak share dengan saya information tentang tentera udara. Sebab bapa dia bekerja dengan TUDM, so pencen lah ya. Okay, so apa yang saya dapat maklumat yang disampaikan, fighter pilot kita ini dia tidak terlalu bergantung kepada kemampuan jet kita. Okay, so kita punya fighter antara yang the best dari segi dogfight. So macam Major Faiz kata, kalau kapal terbang tu boleh terbang 150 knot sekalipun, tapi kalau peluru tu, missile tu hanya pergi 100 knot, so no point juga. Tapi bila one to one fight, kita punya fighter dogfight dia, dan ni yang saya dapat maklumat lah. Okay, and then kita punya aset kita beli, of course kita bukan negara yang berperang. Jadi kita adalah sebuah negara yang mempertahankan. Jika nak bandingkan dengan Singapura ke, bagi saya itu cerita Singapura, bukan kita. Sebab Singapura dia punya strategi peperangan dia berbeza. Kita tak pasti apa yang dirancang. Tapi sebagai negara Malaysia, kita mempunyai perancangan dan strategi yang berbeza. Saya pasti kita punya Tan Sri General Hashim, kalau tak salah saya, bersama dengan tim-tim dia, admiral dia semua, pasti dah buat perancangan, pasti dah menasihati Yang di-Pertuan Agong. Kemudian ia juga bergantung kepada keputusan daripada pihak MINDEF. Jadi kalau menteri itu sendiri tidak mempunyai orang kata apa, nationhood atau patriotism yang tinggi dalam membina aset-aset ketenteraan kita, so it's a different, itu ada satu different aspect yang sewajarnya menteri kita ambil perhatian.
Tapi saya nak beritahu, sepanjang saya tahu ada mengikuti perkembangan ketenteraan ini, dan saya pasti ramai yang berminat dan study benda ni, kita punya aset ketenteraan improve sangat banyak. Sangat banyak. Okay, so kalau dulu kita pakai Caribou. Sekarang kita dah, saya dengar cerita kita dah tukar pada C400. So jadi mana ada perubahan kat situ. Dan kita dah ada airwag. Okay, ni antara sistem yang saya tahu. Kemudian kita tambah aset ketenteraan kita. Kalau tentera udara, kita tambah pakai Su-31 kata salah saya sekarang ni yang terbaru. Okay, so banyak benda yang kita sedang perbaiki. So jadi kalau siapa-siapa nak melihat kemampuan kita ni sebagai something very funny, sorry, please check you punya patriotism. Tolong check adakah anda mempunyai semangat kedaulatan negara. Sebab rukun negara, kalau kita study betul-betul, ia akan reflect everything pada diri anda sendiri. So okay, berkenaan dengan kemampuan kita juga, antara kejayaan kita, kita adalah satu angkatan tentera yang berjaya menyelamatkan tentera US ketika isu Black Hawk Down. Okey, berkenaan dengan tragedi Black Hawk Down, mungkin tak ramai yang tahu, mungkin ramai yang sedar, mungkin ramai yang ignore. Tapi ingat tak, masa kejadian Black Hawk Down tu, tentera kita, batalion kita adalah batalion yang pergi menyelamatkan, melakukan extraction ketika tentera US terperangkap ketika cuba menahan Farah Aidid. Masa tu berlaku di Mogadishu, di Somalia. So Farah Aidid ni very vicious, dia sangat-sangat kejam. So sangat ganas. So tentera kita membahayakan diri dan cuba menyelamatkan mereka. Tapi in the end, kalau kita tengok cerita Black Hawk Down, penghargaan tu tak ditunjuk. So jadi ini adalah satu propaganda yang bagi saya rakyat Malaysia kena bijak lah. Okey, kemudian kalau dari segi kekuatan tentera darat, our commando is one of the best. Factories, kita punya commando is the best. And then kita punya komando, of course, latihan tu takkanlah kerajaan kita nak cerita kan ke mana training kita punya tentera ni kan. So jadi saya percaya banyak training, banyak assignment yang diberi pada komando-komando kita. Even kita punya pihak risik pun antara yang terbaik. So kalau nak cerita, saya mungkin lepas ni Kapten Rais, if you watching this, hope boleh share sikit lah. Daripada Mahai ni, saya memang macam Tuan kata, jangan palatau kan. So saya tak apa nak tahu. So mungkin kita boleh raikan benda ni. Sebab bagi saya, even army sendiri atau ex-army sendiri pun kena, sebab melibatkan keselamatan dan kedaulatan negara. Okey, berkenaan dengan tentera laut, kita punya TLDM dah membuktikan bahawa kita mempunyai aset dan parlimen yang berwibawa. Sebab okey, ingat tak masa tentera China, agensi maritim China, kapal dia dalam saiz 40 kaki, 40 footer, macam cuba masuk ke perairan kita. Sebab yang ni dah berlaku. Sebenarnya dah beberapa kali berlaku. Tapi sebelum ni kita punya kita punya orang yang in charge dalam kementerian tu, dia macam sampai kita bagi alasan sebab kapal dia terlalu besar. Tapi alhamdulillah, Kementerian Pertahanan yang baru ni telah menunjukkan bahawa kita mampu. So general mungkin telah communicate dengan admiral dia, dan ketika kejadian tu kita hantar dua hero kita, dua aset kita. Bagi saya, kita patut bangga lah. Okey, untuk halang kapal tu, kita hantar kalau tolong betulkan kalau salah, KD Lekir dan KD Jebat. So dua ini adalah frigates yang kita ada, telah menghimpit kapal China tu sehingga keluar dan berlalu pergi. So ini satu achievement bagi saya.
Kemudian kapal pengangkut kita, tak salah saya Bunga 5, saya nama KD, kalau tak salah saya KD Mahawangsa kalau tak salah saya. So datang untuk support. So yang tu besar lah, yang tu kapal tu dalam 40 or 40 footer plus macam tu. So datang support. So ini menunjukkan bahawa kita punya ketenteraan sebenarnya kuat, sebenarnya mampu. Cuma kalau kita nak lawan aset, dari segi jumlah aset, of course kita akan kalah. Tapi strategi, keberanian kita still ada. Sebab darah satria yang ada pada tentera-tentera kita ni, saya bagi tahu kat you, saya bagi tahu kat anda, kalau ditakdirkan perlu bertempur dan bertahan, kita akan lihat musuh menghadapi masalah yang sangat besar. Sebab semangat jati diri yang sangat kuat dalam hati tentera-tentera kita. So ini aset yang ada dalam setiap tentera kita yang kita kena hormati. So we have to respect. So siapa-siapa yang sebelum-sebelum ni kata tentera kita makan gaji buta, tentera kita pemalas, please jangan compare kita punya tentera ni dengan through the movie yang kita tengok dalam movie-movie. Kita tengok sekarang ni masalah yang saya nampak netizen kita, tak semua, saya kata ada sebahagian netizen kita, dia tengok movie-movie yang hebat. Contoh macam kita tengok Behind Enemy Lines, bagaimana masa tu Owen Wilson jadi hero dan kemudian berjaya untuk menyelamatkan diri, kemudian Jack berjuang dia, apa yang ada. Lepas tu kita tengok Top Gun. So ini one of the favourite story. Siapa yang minat kapal terbang, favourite story mesti Top Gun. So semua ingat Maverick, betul. So ini adalah satu propaganda sebenarnya daripada US. And then banyak lagi cerita-cerita yang menunjukkan propaganda kehebatan mereka, sehingga kan netizen ni seolah-olah yang kurang study isu menyangka oh hebatnya tentera luar, kita ni tak hebat. No, please tolong perbetulkan persepsi tu. Sebab kita punya aset adalah untuk mempertahankan negara, bukan untuk pergi berperang dan menyerang. Okay, so itu kita kena faham. Okay, so sekarang ni dari segi propaganda, kita tengok ada cerita Pascal, kemudian kita tengok baru ni ada Air Force selagi bernyawa. So ini dua movie sebenarnya yang patut dibanyakkan oleh pihak-pihak producer filem kita untuk bina balik persepsi-persepsi, bina balik semangat perjuangan di kalangan rakyat kita sendiri ni. Yang ni kita kena faham. So sebelum ni kalau tuan-tuan ingat dulu, kita ada filem Darah Satria. Okey, kemudian kita ada Wira Angkasa. Okey, ini dua filem sekitar 80-an kalau tak salah saya, antara dua filem favorite saya tengok dulu lagi. So ini adalah filem-filem yang kita patut cuba banyakkan dan kembangkan. Mungkin Menhan, Mindef boleh consider untuk buat cerita-cerita ni. Okey, dari segi aset lain-lain, orang kata banyaklah macam dulu orang petikai memperkecilkan kemampuan submarine. Submarine yang kita ada, yes, saya tak nafi Skopin, sekat yang kita berdapat maklumat sebagai mahain, Skopin ni kecil, okay, kapal lama. Tapi saya nak bagi tahu, ini adalah satu inisiatif starter. Before kita nak ada kapal yang lebih besar, tu kena ada training. So kalau kita terus ambil yang besar macam Kursk dulu tu yang tenggelam kan. So saya rasa ini satu benda yang kita kena faham. Before you go to the big league, you kena ambil yang kecil dulu, study dulu, and bina kru. Sebab nak duduk dalam jadi kru kapal selam ni, dia banyak isu tau. Sebab ada orang yang ada claustrophobia. So claustrophobia ni tak semua orang boleh lalui. Okey, seolah-olah macam kalau kita terperangkap dalam bilik gelap, mungkin dalam seluas 3 kaki kali 3 kaki. So lebih kurang macam tu lah. Sebab dia tak boleh pergi mana, duduk di dalam kapal tu je. Dia tak boleh tengok apa pun yang ada kat luar tu kan. Walaupun ada macam-macam lah, orang kata boleh enjoy, mungkin boleh tengok macam-macam, tapi still kena duduk dalam tu, kadang-kadang berhari-hari. Okay, so saya rasa kita kena betulkan persepsi, kita kena perbaiki persepsi. Our Malaysian Army is good. Okay, so kalau you nak compare asset by asset, please, it's not bukan sesuatu yang kita patut lakukan. Okay, so asset to asset,
uh, lebih banyak perbandingan macam ni yang akan menyebabkan kita tak nampak, kita overshadow apa yang sepatutnya, apa yang berlaku dalam ketenteraan kita. So saya rasa yang paling penting sekarang ni, tingkatkan semangat patriotism kita, tingkatkan lagi kefahaman kita tentang strategi peperangan. So siapa yang main command and conquer, red alert, so orang-orang macam ni sepatutnya lebih faham tentang ketenteraan. Sebab untuk menguatkan, untuk memperbanyakkan dan memperkuatkan aset kita, we need a lot of money. So depends back balik kepada kementerian kita. So kalau kementerian kita fokus, yes. Okay, berkaitan tentera kita tak pergi ke Palestin. Sekarang ni memang tengah ada isu kemanusiaan, tentera Israel bombat Palestin. Dan orang nampak dalam media Turki, tentera Turki, tentera Jordan, kemudian ada orang kata tentera Indonesia ada dalam media pergi untuk support Palestin dari segi ketenteraan. So saya tak mau komen bab tu. Cuma saya nak cerita ketenteraan kita of course ada sebagai malahin kita pun mengharap benda yang sama. Untuk kita pergi ke sana ada banyak perkara yang perlu kita, tentera kita, kementerian kita, parlimen perang kita kena perhatikan. Okay, kena perhatikan, kena baca game. Sebab kalau nak compare, sebab aset kita sikit, maybe one. Kalau nak compare kita punya keberanian, I don't think so. Sebab saya rasa tentera-tentera kita semua memang yang mana berniat, yang mana faham tentang perkataan fi sabilillah. Saya rasa ramai yang kalau dapat pergi, insya-Allah saya boleh katakan ramai yang tentera kita akan pergi ke sana. Komando, they will fight till the end sampai darah terakhir, tetesan darah terakhir. So cumanya sekarang ni kita pun tak sure apa planning ataupun perkara-perkara yang dibincangkan oleh pihak Menhan kita sendiri. Dari segi orang kata tentera kita bawah kuasa agung, betul. Tapi agung sendiri perlu dengar pendapat dan penjelasan daripada semua pihak sebelum membuat sebuah keputusan. Agung boleh, saya percaya agung yang di-Pertuan Agong kita, Sultan Abdullah kita boleh memberi arahan, saya percaya. Tapi untuk melaksanakannya banyak benda yang perlu diberi perhatian. Tapi kalau kata macam saya tengok satu channel Indonesia ni, Cak Lonjong, dia kata kalau dari segi pertahanan aset, of course kita mempunyai sistem yang baik. Kita mempunyai sistem yang baik, kita mempunyai hubungan yang baik, kita ada rakan kita Indonesia yang insya-Allah akan membantu kita. Kemudian untuk sampai kepada kita, banyak negara akan bersama dengan kita. Cumanya kat sini, sebab itu saya percaya the best fighting ataupun the best belanggang untuk kita tunjukkan jihad kita ialah sekarang ni apa yang dibuat oleh netizen kita, menyerang dari segi media sosial. Okay, so banyaklah proses yang dilakukan. So sebelum untuk sampai ke tahap kita boleh menghantar ketenteraan, why not we do our part first? Kita buat part kita dulu. Sebab kalau kita kalau sebagai orang Islam, kita percaya kepada seruan, okay, kita percaya kepada apa yang Allah kata, sayangilah saudara kita. So orang Palestin, orang yang ada di Gaza adalah saudara kita. Sebagai orang bukan Islam, mungkin dia melihat ni sebagai isu humanity, okay. So just kita bekerjasama. So tak semua orang mempunyai same direction atau perspektif. Tapi kalau kita sama-sama bekerjasama dan bergabung atas satu dasar, tak semestinya kena jadi Islam, so, but you can stand on humanity. Okay, so why not just carry on? Sebab mereka dibombat tanpa belas kasihan.
ketika solat pun kena membat. So bayangkan kalau benda tu berlaku kat Malaysia ni, kita kat Malaysia sedangkan kita dapat arahan masjid tutup pun kita dah melompat. So orang kat sana bukan masjid tutup, kena pukul, kena serang ketika solat. So saya rasa kita kena play kita punya part, let's play our role. Kita buat apa yang kita mampu buat. Tak semua orang mungkin mampu buat apa yang orang lain buat, so just buat sebanyak mana yang kita mampu. Sebab di akhirnya Allah Ta'ala takkan tanya kita berjaya tak berjaya. Dia akan tanya apakah yang kita lakukan untuk agama kita. Bagi orang Islam, ini kita kena faham, seperti mana kisah Nabi Ibrahim, seekor burung kecil yang menuangkan air-air ke atas api yang sedang membakar Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah usaha. Sebab air yang sikit yang dibawa oleh burung tu tidak mungkin dapat memadamkan api yang sedang marak, tapi itulah usaha yang dilakukan oleh burung tu. Itulah pengajaran yang kita kena ambil berkenaan dengan netizen Malaysia, netizen Indonesia. Let's work together. So ada part kita tak senang duduk, ada part kita tak boleh nak sekali. Tapi in terms of Islam and humanity, saya percaya kita boleh berdiri sekali. So kita boleh bersama-sama bergerak. Whatever it is, apa yang kita buat kena ikhlas. InsyaAllah kita akan dapat pembalasan yang sewajarnya daripada Allah SWT. Semoga semua yang bersama dengan Palestin, Save Gaza, tak kiralah Islam atau tak Islam, semoga Allah memudahkan urusan hidup anda dan Allah memberi hidayah kepada kita semua, dan Allah membuka pintu-pintu rahmatnya kepada kita. Amin. Okay, so yang ni saja hari ni. Saya dah merepek dekat 22 minit. Kepada yang sudi dengar saya merepek daripada mula sampai law ni, saya nak ucapkan terima kasih. Jadi siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Kalau ada apa-apa komen, mungkin boleh share sikit. So kita akan teruskan usaha kita. Siapa yang mampu berdoa, silakan berdoa, teruskan berdoa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.